Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, anda akan bersama-sama saya dalam program Teknik Menjawab SPM 2021 bagi kertas peperiksaan perniagaan kertas 2 iaitu kod 3766/2. Anjuran Majlis Pengetua Sekolah Malaysia Alor Gajah Melaka dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka dan Pejabat Pendidikan Alor Gajah Melaka. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya iaitu saya, Cikgu Siti Halijah binti Madrus dari Sekolah Menengah Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. Untuk makluman semua, kertas peperiksaan ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A terdapat 6 soalan. Anda perlu memilih 5 soalan, iaitu sebanyak 50 markah. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3 merangkumi tingkatan 4. Soalan 4, 5 dan 6 merangkumi tingkatan 5. Manakala bahagian B terdapat 3 soalan, anda perlu memilih 2 sahaja. Markah sebanyak 30 markah. Soalan daripada soalan 7, 8 dan 9, iaitu merangkumi tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga pengiraan. Bahagian C ada 1 soalan je, iaitu kajian kes. Soalan ini perlu mestilah wajib jawab sebanyak 20 markah. Soalan ini terdapat petikan, jadual, graf, rajah, gambar, okey? Merangkumi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, kita tengok pula pada jangka masa. Maksudnya masa yang diperuntukkan untuk awak. Masa yang diperuntukkan sebanyak 2 jam 15 minit. Anda perlu menjawab dalam masa 2 jam 15 minit. So, awak kena tahu macam mana nak agihkan waktu awak nak manage your time. Okey. Baca soalan dan rangka jawapan mengambil masa lebih kurang dalam 10 minit. Bahagian A, 50 minit. Sebab tadi awak kena jawab 5 kan. Bahagian B, 30 minit. Bahagian C, 30 minit. Dan awak ada lebih 15 minit. 15 minit tu awak gunakan untuk you tambah jawapan atau semakkan. Mana yang betul ke, tiba-tiba nak tambah ke, tiba-tiba ada yang nak padam ke, okey? So, kita gunakan masa sebaik mungkin. Seterusnya, strategi menjawab soalan kertas 2. Kalau kita nak pergi berperang, kita mesti ada cara, strategi. So, dalam nak jawab kertas 2 pun mesti ada cara ataupun strategi. Okey, yang pertama, baca semua soalan terlebih dahulu dengan cepat dan pilih soalan yang ingin dijawab. Bulatkan soalan yang awak pilih. Kena bulat lah. Sebab nak yang mana? Soalan 1 ke, soalan 2 ke, kena jawab. Kena bulat lah. Okay? Yang kedua, pastikan soalan yang dipilih difahami dan boleh menjawab pecahan soalan dengan baik. Yang ketiga, rangka jawapan terlebih dahulu. Kenapa nak rangka? Mungkin tadi sebelum masuk dewan, awak dah baca. So, awak rangka cepat-cepat. Jawapan apa yang awak baca tadi? Apa yang awak ingat tadi sebelum awak masuk ke dewan? Okey. Seterusnya, mulakan setiap soalan di muka surat yang baharu. Maksudnya, satu soalan. Soalan 1, 1A, 1B, 1C. Kena dalam muka surat yang sama. Supaya nampak kemas. Yang kedua, senang pemeriksa nak tanda. Awak jangan risau pasal kertas sebab masa awak jawab peperiksaan, kertas memang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Kertas banyak sayang, jangan risau. Tak cukup angkat je tangan, okey? Next, jawapan soalan berdasarkan kata kunci. Sekejap lagi kita akan belajar apa itu kata kunci, okey? Kalau boleh, highlightkan kata kunci. Highlightkan apa yang soalan nak sebenarnya dan jumlah markah yang diperuntukkan. Okey, ini adalah perkara yang paling penting. Mudahkah pemeriksa mengenal pasti jawapan anda? Mesti ada stimulasi soalan. Apa itu stimulasi soalan? Stimulasi soalan tu seperti kepala ayat. Sebab apa tahu?
Kalau tidak, awak rugi. Bukan setakat main bola je kena penalti. Rupanya nak jawab esei pun, kalau tak ada stimulasi soalan, awak kena penalti 1 markah. Sebagai contoh, you jawab, dapat 1 markah. Lepas tu pula tak ada kepala ayat. Tolak 1 markah penalti. Dah jadi kosong. Rugilah untuk awak. Betul tak? Okay? Next, pastikan jawapan boleh dibaca. Elakkan guna dakwat basah kerana sekarang ni kita menanda online. So, bila menanda online, nanti soalan awak akan di-scan. Nanti bila pakai dakwat basah, pecah, susahlah nak scan. Bila dah scan, nanti tak nampak pula. Susah pemeriksa nak baca, nak faham. Nanti tak sampai apa yang awak nak katakan tu, apa yang awak tuliskan tu. Takut kat situ lah. Okay, elakkan. Kalau boleh kita beli je bolpen. Tak payah dah dakwat basah dah. Okay, next kita tengok. Ingat kata kunci. Tadi saya ada katakan kata kunci. So, kata kunci ada banyak. Kita tengok yang pertama. Apakah? Nyatakan. Bila soalan kata apakah, nyatakan, mesti ada fakta. Jelaskan. Mesti ada huraian. Terangkan. Mesti ada fakta dan huraian. Yang seterusnya, huraikan. Kalau huraikan, awak kena ingat mesti ada 3 beradik, iaitu fakta, huraian dan juga contoh. Okey, seterusnya, mengapakah? Bila soalan mengapakah, kita kena beri sebab ataupun kelebihan. Next, bagaimanakah? Bagaimanakah mestilah cara, proses ataupun tata cara. Okey. Seterusnya, bezakan. Saya paling suka jawab soalan bezakan. Sebab apa? Bila soalan bezakan, adalah lebih baik awak jawab dalam bentuk kotak ataupun bentuk table. Contohnya, bezakan antara A dan B. Awak garis. Lepas tu awak beza A, beza B. Apa A, apa B. So, nampak? Awak senang nak jawab. Pemeriksa pun senang nak faham. Okey, next. Berikan pendapat. Buat pilihan. Sertakan alasan. So, kat situ kena bagi alasan lah. Alasan awak apa, alasan awak bagi je. Okey. Next, sejauh manakah anda bersetuju? Bincangkan. Beri komen. Awak bagilah komen apa yang awak nak komen pada soalan tersebut. Jangan risau. Sebab di situ tidak ada jawapan betul atau salah. Selalunya, awak jawab setuju pun dapat markah. Awak jawab tak setuju pun dapat markah kat situ. Senang kan? Yang terakhir, soalan yang paling saya suka, iaitu hitungkan atau kira. Bila jawab soalan ni, mesti ada rumus ataupun formula, jalan kerja dan jawapan yang tepat. Okey. Bila you bagi rumus ataupun you bagi formula, you dapat 1 markah. You bagi jalan kerja, dapat 1 markah. You jawapan awak dalam unit yang tepat, dapat lagi 1 markah. Senang-senang dapat 3 markah. Tak payah susah-susah. 3 markah. Bagi formula pun dah dapat 1 markah. Okey? Okey, kita tengok pada slide seterusnya, iaitu contoh soalan. Okey, kata kunci yang pertama. Apakah? Kita tengok contoh soalan. Apakah maksud harga bawah kos bagi kaedah jualan dalam organisasi bukan bermotifkan untung? 2 markah. Bila 2 markah, mesti ada apa? Mesti ada 2 fakta untuk dapat markah penuh. Betul tak? Okey, kita tengok pada contoh jawapan. Okey, kita tengok pada contoh jawapan. Maksud harga bawah kos ialah, tu apa? Apa tu? Stimulasi soalan ataupun kepala ayat. Ingat, kalau tak ada letak, nanti kena penalti, rugi. So, jawapan dia apa? Harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding kos sebenar, 1 markah. Barang ini mendapat subsidi daripada kerajaan, 1 markah. So, ada 2 fakta, 2 markah. Dapat full mark, kan? Senang. Seterusnya, kata kunci terangkan. Contoh soalan, maklumat berikut berkaitan Encik Kamal mencebur diri dalam industri penternakan anak pedaging. Daging anak diproses menjadi sate. Terangkan sektor yang terlibat berdasarkan maklumat tersebut. 4 markah. So, mesti ada apa? Terangkan. Sebelum ni, saya dah bagi tahu. So, mesti ada fakta, mesti ada huraian. Maksudnya, kena ada apa ni? Yang maksud di sini, jawapan, contoh jawapan dia mesti ada. Jawapan dia mesti ada 2 fakta dan juga 2 huraian. Okey, kita tengok pada contoh jawapan.
Contoh jawapan, sektor yang terlibat ialah primer, fakta, awak dapat 1 markah. Menternak arnab, 1 markah, huraian. Yang kedua, sekunder, fakta yang kedua. Huraian dia, memproses daging arnab dijadikan sate. Kat situ you dah ada 2 fakta, 2 huraian. So dapat 4 markah. Senang ke tak senang? Sangat senang, betul? Okey, kita tengok pada kata kunci seterusnya. Kata kunci seterusnya ialah huraikan. Saya dah cakap, kalau huraikan mesti ada 3 beradik. Apa 3 beradik tu? Mesti ada fakta, mesti ada huraian dan mesti ada contoh, kan? Okey, kita tengok pada contoh soalan. Gambar menunjukkan sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi sesebuah perniagaan. Huraikan. Huraikan apa? Sumber fizikal. Ni pasal apa ni? Bengkel kereta Wafa. Tengok. Kalau kat bengkel, apa sumber fizikal dia? Mestilah ada bangunan. Mestilah ada alatan. Kalau tidak, macam mana nak betulkan? Nak baiki kereta. So kat situ, ingat 3 beradik tadi. Huraian, fakta, huraian dan contoh. Lepas tu sumber fizikal dia. Lebih mudah. Jom kita tengok contoh jawapan. Bersama-sama. Okey, yang pertama, contoh jawapan dia apa? Mestilah ada bangunan. Fakta. Tempat membaiki kereta. Huraian. Bengkel kereta Wafa. Contoh. So, dah dapat 3 markah. Yang kedua, mesin 1 markah. Peralatan yang membantu dalam memudahkan kerja membaiki kereta, 1 markah. Alatan membaiki kereta, contoh, 1 markah. Seterusnya, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi, 1 markah, fakta. Kemudahan yang canggih, huraian. Contohnya komputer, 1 markah. So, dekat situ awak dah ada 3 fakta, 3 huraian dan juga 3 contoh. Senang ke tak senang nak dapat markah? Senang sangat, kan? Seterusnya, kita tengok kepada kata kunci seterusnya. Mengapakah? Tadi saya kata kalau mengapakah mesti ada apa? Mesti ada sebab ataupun kelebihan. So, kita tengok apa soalannya. Mengapakah seseorang peniaga bercadang mengambil rakan kongsi dalam perniagaannya? Kenapa? Mengapa? Apa alasannya kita nak bagi ni? So, kita kena tengok kelebihan. Berapa markah? 4 markah. So, kena ada 4 poin lah. Okey, kita tengok pada contoh jawapan. Kelebihan perkongsian ialah, jangan lupa, apa tu? Apa tu? Itu adalah stimulasi soalan. Kalau tak, kena penalti. Jangan lupa. Okey. So, kelebihan perkongsi ialah yang pertama, modal lebih besar. Berkongsi kepakaran. Pembahagian tugas dapat dilakukan. Risiko dapat diagihkan. Wah, senang-senang dapat 4 markah. 4 poin, 4 markah. Okey, seterusnya. Kata kunci soalan, bezakan. Bezakan. Bila kata bezakan, apa yang awak terfikir dekat kepala otak awak? Mestilah kotak. Jawab dalam bentuk kotak atau tabel. Bezakan kos tetap dan kos berubah. 4 markah. So, dekat kos tetap mesti ada 2 poin. Dekat kos berubah mesti ada 2 poin. Betul tak? Untuk dapat 4 markah. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, kos tetap tidak berubah mengikut perubahan tingkat pengeluaran. 1 markah. Jumlah kos tetap sentiasa sama, 1 markah. Kalau you tak tahu nak bagi huraian, tak apa. Kita bagi contoh. Contohnya, sewa kedai. Dapat juga markah. Okey, kos berubah. Kos yang berubah mengikut tingkat pengeluaran, 1 markah. Contoh, kos bahan mentah, 1 markah. Wah, senang-senang menepati skema jawapan 4 markah. That's why saya kata adalah lebih baik awak jawab dalam bentuk kotak. Dekat situ awak senang nak bezakan. Lagi mudah nak faham. Lagi mudah nak bagi jawapan, kan? So, tak adalah awak nak rasa macam, peningnya nak beza, peningnya. Macam ni tak ada. Buat kotak, buat table, garis je, bagi jawapan kiri dan kanan. Bezakan. Okey. Next, kita tengok pada kata kunci seterusnya. Beri pendapat.
Beri pendapat. Kita tengok logo putih ada gambar atuk warna putih merah. Semua orang tahu ni apa? Kalau atuk ni mestilah KFC kan? Okey, kita tengok pada soalan. Encik Sanusi bercadang mencari franchise kepada perniagaan berlogo di atas. Pada pendapat anda, pendapat, dia minta pendapat. Mengapakah beliau berbuat demikian? 7 markah. So, 7 markah mesti ada 7 poin. Kita tengok contoh jawapan. Kebaikan perniagaan franchise kepada Encik Sanusi. Stimulasi jangan lupa. Kalau tidak, kena penalti. Baru kita masukkan jawapan. Reka bentuk yang seragam. Risiko kegagalan rendah. Kos promosi rendah. Jenama terkenal. Jaminan bahan mentah. Sokongan franchisor. Kualiti produk terjamin. 7 poin. 7 markah. Ingat, jangan lupa apa yang saya sentiasa mengingatkan pelajar, jangan lupa kepala ayat. Jangan lupa kepala ayat, itu sangat penting. Okey, seterusnya, kata kunci yang seterusnya. Hitungkan. Paling senang dapat markah. Hitungkan. Kira. Okey, jom kita baca. Pemilik butik di Anggun menjual kain batik kepada pelanggannya dengan harga 160. Okey, so kita tengok kos tetap dia RM18,000. Kos berubah seunit RM60. So dekat situ awak kena alert 160 dia jual. Kos tetap RM18,000. Kos berubah seunit RM60. Apa soalan dia? Hitungkan berapa pasangkah kain batik yang perlu dijual agar butik di Anggun tidak rugi. Okey, so kat sini hitungkan. Bila kata hitung, apa yang jawapan mesti ada? Mesti ada formula, mesti ada jalan kerja dan mesti ada jawapan dalam bentuk unit. Lepas tu dia kata apa pula? Dia kata supaya dia tak rugi. So kat situ bila kata tak rugi, apa dia? Titik pulang modal. Kita tengok pada jawapan. Okey, jawapan dia titik pulang modal. So bila ingat titik pulang modal, apa formula dia? Formula dia kos tetap bahagi dengan kos seunit tolak kos berubah seunit. So kita masukkan jalan kerja dia. Apa dia? RM18,000 kos tetap, masukkan. Harga seunit tadi kita jual berapa? 160. Kos berubah seunit berapa? 60. So 18,000 bahagi dengan 100. Dapat berapa? 180 unit. Maksudnya dia kena jual 180 unit barulah dia tak rugi. Maksudnya apa jawapan dia? Butik di Anggun perlu menjual paling minimum 180 pasang. Senang tak kat sini? Kat sini 3 markah dah confirm. Awak bagi formula, awak bagi jalan kerja, awak bagi jawapan. Dah confirm full mark. Tu yang saya kata saya suka soalan ni. Sebab apa? Sebab senang nak dapat markah. Tulis je formula, dapat 1 markah dah. Masukkan jalan kerja. Tadi dah ada dah kan daripada soalan. Masukkan je apa amount dia. Dapat markah lagi. Senang kan? Okey. Seterusnya kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, bahagian C. Bahagian C. Bahagian C ni ialah kajian kes. Dia wajib jawab. Tapi pelajar tak suka jawab bahagian ni. Sebab apa? Bagi pelajar satu, nak kena baca panjang pula tu. Panjang gila kan? Nak kena baca soalan dia. Memang pelajar tak suka. Tapi kita ada strategi dia. Macam mana nak jawab kan? Okey, bahagian C ni saya ulang. Soalan kajian kes. Okey, soalan ni wajib jawab lah. Dia adalah soalan wajib 20 markah. Yang pertama, awak kena baca soalan dan kenal pasti topik. Yang kedua, baca kes dan cari jawapan yang diberikan ikut turutan soalan. Biasanya soalan disusun mengikut perenggan. Awak jangan risau. Okey, selalunya soalan 1, perenggan 1. Soalan 2, perenggan 2. Senang kan? Jawapan memang ada dalam petikan. Jawapan memang ada dalam petikan dah. Kita cari je. Okey. Yang penting baca soalan 1 mesti dekat perenggan 1. Soalan 2 dekat perenggan 2. So dekat situ awak
kena baca, tengok pada soalan, okey, kaitkan. Jangan awak jangan tanam perasaan yang macam alah malangnya nak baca. Tak boleh. Kena baca sebab ni soalan wajib, bukan sunat-sunat ni wajib. Kita tengok pada seterusnya. Ini contoh soalan. Tu yang pelajar tak suka tu sebab bila buka je bahagian C, wow, banyaknya. Tak apa. Kita tengok, kita keluarkan satu-satu supaya anda tahu. Soalan 1A, 10A ada dekat perenggan pertama. Okey, kita tengok, okey. Pada soalan yang pertama, soalan dia apa tadi? Soalan dia yang pertama ialah berikan cadangan kepada Encik Azmi cara mengatasi masalah keuangan berkaitan pembersihan tapak penanaman tersebut. Okey, kat dalam ni, dalam petikan yang pertama, Cik Azmi ni Agroma Enterprise ni dia buat penanaman nenas, okey. Lepas tu ada 5 ekar tanah. Okey, besar tu kan, 5 ekar tanah. Lepas tu dia nak tambah lagi penanaman dia untuk 10 ekar. Masalahnya dia tak ada duit. Tak ada duit nak beli, tak ada duit nak beli jentolak. So macam mana nak buat? So kita kena tahu. Okey, kita tengok pada soalan ni kita tengok pada dia punya kajian kes ni. Dia kata, oleh kerana sambutan yang menggalakkan, beliau bercadang meluaskan kawasan penanaman. Beliau memerlukan jentolak untuk membersihkan kawasan 10 ekar lagi. Banyak tu. Masalah keuangan menjadi projek tambahan belum dijalankan. Maksudnya dia masalah kewangan. Dia tak ada duit nak beli jentolak. So apa yang perlu dia buat? So soalan 10A ni dia kata kita kena beri cadangan. Apa cadangan supaya cik ni boleh boleh ada jentolak tu walaupun tak dengan membeli? Macam mana? So jawapan dia, kita tulis cadangan kepada Encik Azmi ialah melalui pajakan. So dapat 1 markah, fakta. Okey, apa dia huraian dia? Cik Azmi boleh menggunakan jentolak. Dia boleh gunakan jentolak tanpa membeli. Betul tak? So huraian dia. Yang kedua, menyewa jentolak dengan bayaran bulanan. Maksudnya Cik Azmi hanya sewa. Dia tak perlu membeli. Sebab tadi dia kata ada masalah kewangan. So dia hanya sewa saja. Dia hanya bayar bulanan saja. Okey, seterusnya. Pajakan dari bank ataupun syarikat pajak. Tidak keluarkan wang untuk beli. Tak perlu keluar wang pun kan nak beli. Cik Azmi adalah penyewa. Dekat sini, soalan ni, first mesti ada fakta. Apa fakta dia tadi? Fakta dia ialah pajakan. Tu adalah satu fakta. Sebab tadi kita nak 4 markah kan? So lagi 3 tu adalah huraian. Awak bagi huraian 3, so awak dapat full mark untuk dapat 4 markah. Ini adalah perenggan yang pertama. So kan tadi saya cakap, soalan pertama, jawapan dia mesti dekat perenggan pertama. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan 10B. 10B soalan dia, jelaskan kesan yang dihadapi oleh Agronas Enterprise akibat daripada kegagalan dalam mencapai matlamat dan objektif perniagaan mereka. So kita boleh tengok 2016 pekerja dia ada 20 orang, 2017 20 orang, tiba 2018 jadi 13. Dah kurangkan pula. Kita tengok pada jualan pula. Pada 2016 550,000, 2017 750. Wow, naik. Tiba-tiba 2018 turun 350. Padahal dengan keluasan tanah yang sama. Kenapa ada naik, ada turun? Okay, so kita tengok kat situ. First kali yang kita tengok adalah daripada jualan dia. Okay, so yang apakah jawapan dia? Contoh jawapan dia. Kesan daripada kegagalan dalam mencapai objektif. Apa tadi kita tengok? Jualan merosot. Dah ada jawapan dah. Awak tengok kan? 2017 tadi tinggi. Tiba-tiba 2018 rendah. So, jualan dia merosot. Sumbangan modal berkurangan. Tidak mampu membayar kos perniagaan. Apa yang tidak dikatakan tidak mampu membayar kos perniagaan? Awak tengok. Pada 2016 dan 2017, pekerja sebanyak 20 orang. Tapi 2018 dah jadi 13. 7 pekerja telah dibuang. Sebab apa? Sebab tak mampu bayar kos perniagaan. Gagal dalam persaingan. Dan yang terakhir, imej perniagaan terjejas. Kat sini awak bagi je 4 huraian. Awak dah dapat 4 markah. So, tengok pada soalan tadi. Ini adalah perenggan yang kedua.
Yang first tadi kalau awak jawab jualan merosot je dekat 2018 ni awak dah nampak kan? Jualan merosot dah dapat 1 markah. Lepas tu tidak memampu bayar kos perniagaan 2018 juga. Pekerja dia sebanyak 13 pun dapat markah juga. Kat situ dah ada 2 markah untuk dalam jawapan dalam soalan seterus. Betul? Kat situ awak bagi 4 huraian, awak dah dapat 4 markah. Okay? Next, seterusnya. Soalan seterusnya ialah, apakah langkah-langkah yang perlu Encik Azmi ambil untuk memastikan mereka mampu mencapai matlamat dan objektif? Apa langkah-langkah dia? Kita tengok tadi ada naik turun walaupun dengan tanah yang sama, pekerja daripada 20 jadi 13. So macam mana? Apakah langkah-langkah yang perlu dibuat supaya dia capai objektif? Okay? Contoh jawapan. Langkah-langkah untuk mencapai matlamat dan objektif dalam perniagaan. Yang pertama, mengurangkan kos. Yang kedua, kurangkan pembaziran. Racun, air, baja kan. Okay, yang ketiga, menurunkan harga nenas. Mempelbagaikan produk. Menggunakan teknologi terkini dalam pengeluaran. Memberi latihan kepada pekerja, mempelbagaikan kaedah promosi. Ini langkah-langkah ni awak boleh fikir macam itulah. Awak boleh fikir logik yang awak rasa sesuai dengan penanaman nenas ni. So awak bagi 6 poin ataupun 6 huraian, awak dah dapat 6 markah penuh. Seterusnya, kita tengok soalan yang nombor 10D, iaitu terdapat satu ciri kepribadian yang unggul pada Encik Azmi berkaitan penghasilan serat dari daun nenas. Bincangkan. Okey. Untuk pendengar yang keempat, saya bacakan petikan dia. Pada awal tahun 2019, Encik Azmi berjaya menghasilkan serat dari daun nenas. Pengeluaran serat ini telah mendapat banyak tempahan dari pengimport luar negara untuk dijadikan bahan utama dalam industri pakaian, beg dan kasut. Maksudnya daripada nenas tu, dia dah boleh jadikan serat pula. So maksudnya kat situ apa? Dia usahawan yang berjaya lah. Dia sebab apa? Dia boleh fikir daripada nenas, boleh jadi serat untuk buat pakaian, boleh jadi serat untuk buat baju, boleh buat beg, boleh buat kasut. Kita pun tak terfikir, betul? So soalan dia tadi, macam mana kita nak jawab tadi? Ciri kepribadian usahawan. Maksudnya ciri-ciri untuk menjadi usahawan. Yang pertama, mesti adalah kreatif. Kreatif lah kan. Daripada nenas, jadi serat baju, serat beg, serat kasut. Kreatif. Yang kedua, dia menghasilkan produk serat. Yang ketiga, memenuhi kehendak pengimport. Yang keempat, mampu bersaing dalam pasaran, menguasai pasaran. Tapi yang paling penting bila kata usahawan mestilah kreatif. Okay. So kat sini dia nak 3 markah, awak bagi je 3 huraian, awak akan dapat 3 markah. Okay. Okay, yang soalan yang terakhir. Okay, kita tengok pada soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir ialah bagaimanakah kemudahan teknologi dan komunikasi membantu perniagaan Agronas Enterprise. Okey, ini pada perenggan yang terakhir, perenggan yang kelima, iaitu saya bacakan. Beliau telah menggunakan kemudahan teknologi untuk melancarkan perjalanan pengurusan perniagaan. Okey, Encik Azmi telah berjaya menaikkan semula nama Agronas Enterprise sehingga ke peringkat antarabangsa. Ini soalan dia berkaitan dengan ICT. So, dia tanya bagaimanakah ICT ni dapat membantu. Macam mana nak contoh jawapan dia? 10E ni, peranan kemudahan teknologi, maksudnya peranan ICT ialah apa? Yang pertama, membantu memudahkan sistem operasi, memperoleh maklumat dengan cepat, memperluaskan pasaran perniagaan, mempercepatkan sistem pengeluaran dan pengedaran. Okey, kat situ awak bagi, sebab markah dia 3, so awak bagi 3 huraian lah. Awak akan dapat 3 markah. Macam saya cakap, setiap perenggan tu, perenggan kelima, jawapan dia mesti dekat soalan E tu, soalan kelima kan? So dekat perenggan kelima. Jangan lupa, setiap perenggan tu ada jawapan. Seterusnya, kita tengok pada seterusnya, kita pun dah hampir-hampir di penghujung. Okay, tip untuk skor. Macam mana awak nak skor dengan baik untuk dapat A? Okay, yang pertama, awak kena kuasai buku
teks. Yang kedua, mencuba sebanyak mungkin soalan. Buat banyak mungkin. Lagi banyak kita buat soalan, pelbagai soalan, lagi banyak kita jumpa soalan, lagi banyak kita dapat teknik macam mana nak menjawab. Selain tu, awak kena rajin buat soalan percubaan negeri-negeri lah lain. Kena rajin tak boleh tak rajin, mesti buat. Okay? Next, terusnya, kenapa kita tak boleh skor kertas 2? Kenapa? Siapa kata tak boleh? Semua orang boleh. Okay? Okay, kenapa? Kita cek balik. Mungkin jawapan awak tu tak menepati soalan dan menepati markah. Soalan 2, bagi sampai 4. Banyak sangat, buang masa. Soalan 2, bagi 1. Memanglah tak dapat penuh kan? Okay, next. Huraian tidak relevan. Mungkin huraian awak tu tak relevan dengan fakta yang awak dah beri tadilah. Seterusnya, huraian yang tidak lengkap. Okay, huraian yang panjang tapi tak diisi. Macam mana nak lengkap? Meleweh-leweh tak diisi. Tak boleh juga. Kena, macam saya cakap, you jawab macam ni. Direct to the point. Senang nak faham, senang nak baca. Pemeriksa senang nak faham, you senang nak baca, senang dapat markah. Settle, kan? Jawapan tidak mengikut urutan jika melibatkan proses. Maksudnya, bila soalan yang melibatkan proses, kena ikut urutan lah. Proses nombor 1 buat apa, nombor 2 buat apa. So kalau tiba nombor 1, mula start nombor 1, tiba-tiba dah nombor 3 punya step. So tak boleh lah. Dan yang terakhir, jawapan tidak dikaitkan dengan kajian kes. Ni selalunya dekat bahagian C tadi, yang saya kata tadi, soalan wajib tu. Jawapan tidak dikaitkan dengan kajian kes. Untuk saya ulang lagi sekali, bahagian C sangat senang. Soalan nombor 1, perenggan nombor 1. Soalan nombor 2, perenggan nombor 2. So, you boleh relatekan dengan kajian. Tak ada masalah sebenarnya. Okay? Seterusnya, terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana memberi perhatian dalam penerangan saya pada hari ini. Dan saya ucapkan semoga anda semua maju jaya dalam menjawab kertas peperiksaan perniagaan kertas 2. Sekian, terima kasih.